Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah yang saya kasihi Puan Nurhayati binti Abdul Ghani yang mengajar saya subjek SPSU 2033 Undang-Undang Perlembagaan. Saya dan Anissa Syafiah binti Wasli nombor metrik 20BI 01025 akan membuat ulasan kes ataupun case review iaitu kes Menteri Dalam Negeri and Others versus Titular Roman Catholic Archbishop of Kuala Lumpur 2013 6 MLJ Kod 468. Di sini saya akan menerangkan mengenai pengenalan, fakta kes, isu kes yang berbangkit, keputusan mahkamah serta alasan kehakiman bagi sesuatu keputusan dan diakhiri dengan ulasan kes. Sebelum itu, untuk pengenalan saya akan mengulaskan serba sedikit mengenai latar belakang kes ini. Kes ini kes Menteri Dalam Negeri and Others versus Titular Roman Catholic Archbishop of Kuala Lumpur adalah berkenaan dengan penggunaan kalimah Allah dalam penerbitan majalah The Herald. Pihak Titular Roman Catholic dibenarkan untuk penerbitan tetapi dengan bersyarat untuk tidak dibenarkan menggunakan kalimah Allah dalam akhbar atau majalah tersebut. Kes ini pada awalnya telah dibawa ke Mahkamah Tinggi dan Hakim Mahkamah Tinggi pada 22 Disember 2007 telah membuat penghakiman bahawa pihak Titular Roman Catholic ini mempunyai hak dalam menggunakan kalimah Allah dalam akhbar The Herald. Hakim Mahkamah Tinggi itu menyatakan bahawa walaupun Islam sebagai agama persekutuan negara, ia tidak memberi kuasa untuk melarang penggunaan perkataan Allah. Namun demikian, pihak Menteri Dalam Negeri dan lain-lain telah membuat rayuan ke atas keputusan Mahkamah Tinggi di peringkat Mahkamah Rayuan. Baik, untuk fakta kes, rayuan kali ini melibatkan keputusan Mahkamah Tinggi yang membenarkan permohonan responden untuk mendapatkan perintah certiorari untuk membatalkan keputusan perayu pertama yang melarang responden daripada menggunakan perkataan Allah dalam versi Bahasa Melayu dalam terbitan mingguan Katolik Herald. Perayu itu pihak Menteri Dalam Negeri telah membuat permohonan rayuan di peringkat Mahkamah Rayuan di Putrajaya bagi mengetepikan keputusan hakim di Mahkamah Tinggi. Hal ini kerana di Mahkamah Tinggi, keputusan yang dikeluarkan terhadap larangan penggunaan kalimah Allah diisytiharkan sebagai batal dan tidak sah kerana salah di sisi undang-undang. Dengan itu, perintah rayuan pihak perayu iaitu Menteri Dalam Negeri berhujah bahawa perkataan Allah ialah perkataan yang suci bagi kepercayaan agama Islam dan kesucian perkataan tersebut perlu dilindungi. Pihak perayu juga berhujah bahawa penggunaan nama Allah sebagai terjemahan kepada Tuhan dalam majalah The Herald akan menyebabkan kekeliruan dan mencabuli sensitiviti agama dan seterusnya mencetuskan ketidakharmonian di antara penganut agama Islam dan penganut agama Kristian di Malaysia. Selepas itu, keputusan Menteri dalam mengenakan dan melampirkan syarat-syarat kepada permit yang diberikan kepada responden serta mengeluarkan arahan seperti mana surat bertarikh 7 Januari 2009 adalah terangkum di bawah tugas dan kuasa statutory menteri di bawah akta dan peraturan dan ianya adalah menurut undang-undang. Pihak perayu telah bertindak di bawah Seksyen 12 Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 yang dibaca bersama borang B jadual pertama kepada peraturan-peraturan mesin cetak dan penerbitan 1984 dan di bawah arahan yang dikenakan terhadap penerbitan-penerbitan Kristian pada tahun 1986 yang mana melarang pihak-pihak penerbitan daripada menggunakan perkataan Allah, Kaabah, Baitullah dan solat dalam segala penerbitan mereka demi menjaga ketenteraman dan keselamatan awam. Untuk isu kes, terdapat beberapa isu penting yang telah dipertikaikan dalam kes Menteri Dalam Negeri and Others versus Titular Roman Catholic Archbishop of Kuala Lumpur 2013 ini. Antaranya ialah yang pertama, isu penggunaan perkataan Allah oleh majalah The Herald berkenaan dengan syarat-syarat penerbitan itu adalah mengikut undang-undang atau sebaliknya. Yang kedua, sama ada keputusan atau larangan menteri yang bertarikh 7 Januari 2009 adalah sah mengikut undang-undang serta melepasi prinsip-prinsip rasional bahkan aturan prosedur. Dan sama ada keputusan menteri melanggari hak-hak keperlembagaan responden di bawah fasal-fasal perlembagaan yang relevan. Kita lanjut kepada keputusan mahkamah. Keputusan kes di Mahkamah Rayuan ini dihakimi oleh 3 panel hakim iaitu Hakim Muhammad Effendi Ali, Hakim Muhammad Zawawi Saleh dan Hakim Abdul Aziz Rahim. Hakim Muhammad Effendi Ali memutuskan membenarkan rayuan perayu dan seterusnya mengekalkan larangan perayu terhadap pihak responden iaitu mengekalkan
larangan pihak menteri terhadap pihak Titlerer Roman dari menggunakan kalimah Allah dalam terbitan The Herald. Keputusan ini kemudiannya disokong dan dipersetujui oleh dua orang panel hakim iaitu Hakim Muhammad Zawawi Saleh dan Hakim Abdul Aziz Rahim. Jadi apakah alasan penghakiman bagi ketiga-tiga panel hakim Mahkamah Rayuan ini? Yang pertama, Hakim Muhammad Effendi Ali. Hakim Muhammad Effendi Ali memutuskan bahawa syarat-syarat serta larangan perayu terhadap responden mengenai permit yang diberikan adalah berlandaskan undang-undang dan keputusan yang dikeluarkan berada dalam ruang lingkup tugas statutory menteri yang merupakan intra-virus akta. Beliau juga mengatakan penggunaan kalimah Allah khususnya dalam bahasa Melayu pada majalah Herald berpotensi mengganggu keharmonian rakyat Malaysia yang beragama Islam. Penerbitan sebegitu pastinya akan memberi kesan buruk kepada kesucian agama Islam seperti yang diperuntukkan di bawah Perkara 3 Klausul 1 Perlembagaan Persekutuan. Hakim Muhammad Effendi Ali juga menjelaskan bahawa kalimah Allah sebagai gantian perkataan Tuhan tidak wujud sama sekali dalam kitab Injil serta tidak digunakan untuk amalan dan kepercayaan agama Kristian, terutamanya Gereja Roman Katolik. Oleh hal yang demikian, pihak responden tidak mempunyai alasan yang munasabah untuk menggunakan kalimah Allah versi bahasa Melayu dalam majalah Herald. Yang kedua, alasan kehakiman dari Hakim Abdul Aziz Rahim. Hakim Abdul Aziz Rahim bersetuju dengan keputusan Hakim Muhammad Effendi Ali dalam memutuskan kebenaran rayuan perayu dan mengekalkan larangan penggunaan kalimah Allah terhadap pihak responden. Hakim Abdul Aziz Rahim memberi alasan bahawa larangan yang diberikan oleh pihak menteri hanyalah menyentuh isu penggunaan kalimah Allah dalam terbitan Herald yang bukannya perkara asas dan bahagian penting pun dalam agama Kristian. Maka beliau berpendapat larangan itu tidak bertentangan dengan perlembagaan seterusnya tidak menghalang pihak responden yang merupakan masyarakat Kristian untuk mengamalkan agama mereka. Oleh itu, larangan itu selaras dengan obligasi perayu supaya mengambil kira bahawa agama Islam ini sebagai agama persekutuan yang diperuntukkan dalam Perkara 3 Klausul 1 dan perlindungannya di bawah Perkara 11 Klausul 4 Perlembagaan Persekutuan. Akhir sekali, alasan kehakiman yang ketiga, Hakim Muhammad Zawawi Saleh. Hakim Muhammad Zawawi Saleh juga bersetuju dengan penghakiman yang dikemukakan oleh Hakim Muhammad Effendi Ali dan Hakim Abdul Aziz Rahim. Terdapat satu prinsip yang digunakan dengan merujuk ke beberapa kes lain seperti kes Mia Atikur Rahman dan kes Halimatus Saadiah bahawa kebebasan beragama ini hanya meliputi amalan dan ritual yang penting dalam sesebuah agama. Hakim Muhammad Zawawi Saleh berpendapat bahawa penggunaan kalimah Allah dalam bahasa Melayu dalam terbitan Herald untuk merujuk kepada Tuhan bukanlah amalan dan ritual yang penting dalam agama Kristian dan tidak boleh menghalang perlindungan dan jaminan perlembagaan seperti yang diperuntukkan dalam Perkara 11 Klausul 1 Perlembagaan Persekutuan. Beliau juga menyatakan bahawa orang Kristian sendiri tidak mencapai kata sepakat tentang cara menggunakan pakai kalimah Allah dalam kitab Injil mereka. Oleh hal yang demikian, sekiranya perkataan Allah digunakan dalam majalah Herald untuk merujuk kepada Tuhan, akan wujud risiko kerana konsep ketuhanan itu berbeza dari pandangan Islam dan Kristian. Dalam masa yang sama, ianya akan mewujudkan kekeliruan di dalam masyarakat Malaysia, tidak kira yang beragama Islam atau Kristian itu sendiri. Baik, akhir sekali untuk ulasan kes ini, saya berpendapat bahawa penggunaan kalimah Allah bagi penganut agama Kristian ini amat dibimbangi kerana boleh mencetuskan ketegangan antara agama Islam dan Kristian. Penggunaan kalimah Allah dalam penerbitan tersebut walaupun dalam bahasa Melayu untuk merujuk kepada Tuhan adalah dilarang dan ianya bukanlah perkara hakiki serta bukan merupakan simbolik bagi agama Kristian. Jadi apabila pihak mahkamah berhadapan dengan isu-isu yang menyentuh pelanggaran hak asasi seperti kes ini, hendaklah menyelidik dengan teliti segala fakta-fakta yang dipertikaikan bagi memastikan kesaksamaan dan keadilan itu terjamin. Oleh hal yang demikian, keputusan Mahkamah Rayuan ini secara jelasnya dapat memelihara keamanan dan keistimewaan agama Islam seperti yang termaktub dalam Perkara 3 dan 11 Perlembagaan Persekutuan. Sekian itu sahaja dari saya. Assalamualaikum.